So each time kalau kita nak buat hantaran, kita jangan fokus pergi dekat kedai-kedai yang jual barang-barang hantaran tu. So kita kena pergi kedai macam Daiso, kedai RM2, Kaison. Sebab akan ada benda-benda macam ni yang boleh kita jadikan part of decoration instead of yang biasa ada tu. Okay lah, boleh beli ni. Plastic kot. Okay, I take this one. Yang bulat ni pun macam nice kan? Sebab dah pernah ada dulu yang ni. Dia ada satu set dengan kerusi, tak silap. Kerusi ni daguan kot. So bila kita pergi kedai-kedai macam ni, actually kita dapat lagi burst out kan kita punya creativity. Okay, kita dapat lagi jadi lagi kreatif bila kita tengok benda-benda tu semua. Dan idea tu sampai. Kalau kau pergi setakat dekat kedai yang jual bunga apa semua tu, so kau akan start dekat situ je lah. Akan start dengan bunga, akan start dengan polystyrene tu je. Ni kedai nursery kat Setia Alam yang viral. So jadi aku datang sini, aku nak cari succulent je, cactus. Jalan-jalan sekejap. Okay, dah dapat kaktusnya. Kaktus dah dapat. Okay, inilah dia kedai nursery yang tengah viral kat Setia Alam ni. Yang dia cakap dekat dengan apa? Tesco je sebelah sana. Cuma dia sebelah Tesco lah. Okay lah, murah weh. Satu ni RM4. Sama rate macam Cameron juga. Lebih kurang je dengan Cameron. So kita kasi dia murah lah. Siap dia macam hina lagi. Satu saja dia kata. Yalah, aku dari tadi semayang aku kat sini, aku nampak semua orang bawa keluar tu apa? Snake plant semua orang bawa keluar snake plant dan nak cucuk tanam. Tanamlah korang. Okay guys, sekarang kita dekat Puchong. Saya nak beli fresh flower. Actually kalau ni nak pergi KL lah. Kalau rasanya semua orang tahu kot kedai yang viral tu Weng Hua apa tah? Dekat Petaling Street. Tapi sebab hujan lebat macam ni, okay, kalau aku parking dekat Central Market tu pun menampak lah jenuh. So dekat Puchong je, dekat Jalan Puchong. Depan ni Jalan Puchong Depan ni Jalan Puchong. Sebelah saya tu LDP. Okay, so ni Jalan Puchong lah, dekat dengan Eric Rara juga. Ada satu kedai bunga yang lebih kurang sama macam Weng Hua, cumanya dia tak adalah seborong Weng Hua. Okay, cumanya samalah, dia ada jual bunga by stock, by bush. So dalam dia ada peti ais. So rumah peti ais ni kalau biasa boleh masuk lah, yang ni tak boleh masuk. So bunga-bunga je semua reserve. So that's why dia lagi cantik. Okay, so kita dah dapat. Terus dengan ni, so ni kita ada JRV Unique Florist. Saya tak adalah expert sangat pasal bunga-bunga, okay? Tapi apa yang saya tahu melalui pengalaman saya membeli bunga lah ya. Okay, bila kita beli bunga, bunga rose lah especially, ada dua jenis. Satu yang memang dalam kotak macam ni je. Okay, maknanya kita nampak bunga ni daripada luar bila kita nak beli kan. Ada lagi satu jenis adalah yang dalam karung. Okay, yang ada dalam karung. Dan setiap karung macam buah apple, buah oren kan, ada karung-karung tu kan. Okay, ada yang dalam macam tu. Okay, dalam karung selalunya memang grade yang bagus lah, grade A atau grade AA macam tu lah, memang grade yang bagus. Okay, tapi trik dia adalah kalau kata awak jumpa bunga yang di dalam karung tapi cuma dijual dengan harga yang sangat murah. Sebagai contoh, 20 stok, macam ni kan ada 10 je kan, 10 stok RM15 kan, yang itu dia jual 20 stok tapi lepas tu harga cuma RM25. Jangan syok sangat dek.
Jangan kau rasa macam aku dapat harga murah, aku dapat harga mahal macam tu. Jangan shock sangat. Sebab apa? Kalau awak nak gunakan bunga-bunga macam tu untuk dijadikan flits, macam apa yang saya nak buat sekejap lagi, nak jadikan petals, nak lerai-leraikan dia, tak apa. Tapi kalau awak nak cucuk dia sebagai sekuntum begini, sangat tak recommend. Sebab apa? Bila awak dah cucuk atau awak jadikan hand bouquet dan sebagainya, bila awak cabut je karung tu, akan normal kalau sekelopak, dua kelopak yang gugur tu normal. Tapi yang jadi tak normal bila awak cabut je karung tu, satu kuntum ni semua terlerai. Dan itulah yang selalu terjadi kalau awak beli bunga di dalam karung tapi dengan harga RM20, RM25 untuk 20 kuntum. Okey, tapi kalau di dalam karung itu masih lagi dengan harga yang relevan, contohnya RM40 ke RM45, maknanya bunga dia masih lagi dalam keadaan yang elok. Tapi kalau dalam karung harga RM25 untuk 20 kuntum, jangan beli, jangan cari pasal. So beli je yang awak nampak dari luaran macam ni. Nah, ini adalah proses bila kita nak leraikan kelopak-kelopak bunga. Bukan buka sekuntum macam ni, sekuntum macam ni, sehelai-sehelai macam ni, tak. Jangan, lambat. Okey, dan kita boleh rosakkan bahagian bawah sebab kita mungkin akan terkoyakkan bahagian bawah. Okey, jadi apa yang kita buat adalah pegang sini, tarik dekat dia punya ni, dekat dia punya tangkai ni, tarik terus, dan kita akan dapat petals. Genggam bunga. Okey, genggam terus bunga ni, tangkai dia, tarik ke keluar. Okey, dan kita akan dapat petalsnya cantik. Jadi kalau awak beli bunga yang saya cakap tadi, yang grade bagus kononnya tu, tapi dalam karung, tapi harga RM25 untuk 20 kuntum, bila kau buka-buka jadi terlerai terus macam ni lah gayanya, dek. Jangan bazir duit. Hello everyone. Jadi ini adalah video pertama kita membuat tutorial gubahan hantaran. Okey. Kita ambil juga tempahan hantaran, tapi selalunya saya rasa setahun sekali atau setahun setengah sekali, sebab saya pun jarang sebenarnya ambil tempahan hantaran sebab kekangan masa dan sebagainya. Cuma pernah satu ketika itu saya sangat aktif buat hantaran, especially semasa kita kahwin jom design, banyak appearance dengan majalah pesona pengantin. So memang kerap lah, memang every week kita akan buat hantaran. Hantaran berkonsepkan air ni tidak sesuai untuk travel. Okey, takkanlah kau nak bawa macam ni, air penuh apa semua, lepas tu kau nak travel dari KL ke Johor, dari KL ke Perlis, macam ini, dek. Tahu-tahu dalam ni kering, baju kau yang basah. Okey, so tak sesuai untuk travel. Okey, hantaran berkonsepkan air ni, first kena barang-barang di atasnya tidak besar, tidak terlalu besar. Okay. Second, kurangkan ataupun tidak melibatkan gadget elektronik kerana takut jatuh atau rosak. Okay. Dan yang ketiga adalah ini adalah hantaran yang berkonsepkan display. Okay. Maksudnya awak buat dekat rumah sendiri. Okay, nikah kat rumah sendiri. Dan kemudian untuk hantaran awak siap sediakan macam rak ataupun stage khas. Okay, untuk hantaran. So maknanya hantaran ini tidak akan bergerak ke mana-mana. Okey, jadi boleh. Tapi kalau once melibatkan pergerakan dan sebagainya, saya tidak syorkanlah anda buat hantaran berkonsepkan air ni. Melainkan anda ada kerajinan yang lebih, okey, untuk tukarkan air itu mungkin kepada agar-agar ke jelly ke, atau guna jelly yang bulat-bulat tu ke, kalau masih ada, mungkin boleh. Okey, tetapi kalau melibatkan barang yang besar-besar apa semua, saya masih tak nasihatkan lah. Cuma sekarang di musim PKP ni, okey, kebanyakan pengantin nikah online kan. Jadi kalau kata nikah selepas musim PKP ni pun, orang takkan beria-ria untuk bawa hantaran ke apa ke, takkan. Okey, jadi selalunya akan lebih kepada cincin ataupun mas kahwin, maknanya satu dulang je. Okey, jadi untuk satu dulang itu bolehlah sekiranya kita nak buat satu-satu dekorasi yang mungkin agak ekstra daripada biasa. Alright. So untuk dulang, untuk hantaran bertemakan air ni, apa yang anda perlukan adalah satu bowl gelas kalau boleh, dan juga clear, sama ada bentuk bujur macam ni ataupun bulat, tak kisah. Okey. Ini anggap macam dulang lah, dulang bahagian bawah, tak kisah, apa-apa pun boleh. Kemudian kita perlukan satu orang kata apa, stage di tengah-tengahnya.
stage di tengah-tengah bowl ini supaya di atasnya kita boleh letak barang. Okey. Tetapi kita kena pastikan stage ini, okey, centralized ini cukup berat. Alright, kalau tak, kalau letak air apa semua ni terapung aja. Okey. Dan yang ini, bekas ini. Okey. Alright, bekas ni saya dapat saya beli di Kaison, RM16.90. Alright. Dan satu benda yang saya kena mention, jangan pernah takut dengan warna hitam. Okey, selalunya orang memang ramai sangat yang takut dengan warna hitam dari segi dekorasi ke apa benda ke, tak nak letak warna hitam sebab dia rasa benda tu macam apa? Tak berseri lah, macam warna mati lah. Syirik atau tak syirik. Okey, sebenarnya warna hitam ini adalah warna yang melambangkan klasik. Okey, warna yang berkelas. Jadi bila kita letak warna hitam dalam satu-satu dekorasi, tak kisahlah hantaran ataupun pelamin, ianya akan terus nampak elegan dan juga modern touch. Modern touch memerlukan sedikit sentuhan warna hitam. Okey, jadi kalau saya letak ini sahaja masih terlalu ringan. Okey, jadi kalau kata bekas ni terlalu ringan, kita boleh beratkan dia. Okey, boleh letak mungkin ada batu ke ataupun another bowl di atasnya yang lebih berat. Okey, tapi macam ni saya plan untuk cincin, jadi saya dah sediakan satu bowl khas. Okey, alright, ini adalah cactus ataupun succulent. Memang masa kita beli, dia datang dari dalam dia punya pasu kecil tu kan. Okey, so kita pindahkan dia ke satu bekas gelas yang saya dapat free. Saya dapat free je ni daripada orang bagi door gift tu. Okey, so kita pindahkan dia, dan di tepi-tepinya kita boleh letakkan pebbles, batu-batu hitam ni, batu hiasan. Dan yang ini, okey, rumah burung ni. Kalau ingat, yang ini kita beli dekat Daiso. Okey, so tu boleh jadi dekorasi tambahan lah. Okey, jadi kita letakkan di atas dia. Alright, so automatic bekas ni dah jadi berat. Alright, tapi sebelum ni, okey, kita letak dulu bawah. Kita kena pastikan kedudukan bowl dan juga dulang bawah ni center. Okey, supaya tidak berlaku terjatuh dan terpeleot. Okey, pastikan betul-betul center dan juga stabil. Kemudian bila kita tahu kat mana center dia, kita boleh letakkan yang ini di tengah-tengah. Maknanya kedudukan ni adalah betul-betul di tengah-tengah dulang yang di bawah ni. Right. Okey. Jadi tema air, benda pertama yang kita perlukan adalah air. Yang ini saya sengaja colourkan dia dengan purple supaya anda boleh nampak. Kalau tak colour pun tak apa. Cuma kalau untuk colouring, saya tak nasihatkan anda untuk guna colour daripada pewarna makanan. Okey, boleh kalau nak guna pewarna makanan tu punya colour, cumanya mungkin akan ada tinggalkan kesan dekat kita punya bowl semasa kita display ataupun selepas kita nak cuci. Jadi macam ni saya gunakan, sebab saya pernah buat sabun. Kalau siapa-siapa tahu, saya pernah buat sabun, saya pernah buat bath bomb. Jadi yang ni saya gunakan pewarna sabun. Okey, jadi pewarna sabun ni ataupun pewarna bath bomb memang semua orang tahulah, dia akan senang tertanggal. Maknanya kalau orang guna bath bomb saya, dia letak dekat bathtub, takkan ada kesan-kesan warna dekat dia punya bathtub. Sebab saya gunakan pewarna sabun, bukan guna pewarna makanan. Okey, so first kita akan tuangkan dulu air ni secukupnya. Saya tambah lagi sikit. Kita ada prepare. Secukupnya, setinggi yang boleh lah ya. Okey, jadi bila yang tengah-tengah ni berat, dia takkan bergerak langsung. Tapi kalau tengah-tengah ni ringan, memang dia akan bergerak. Sebabnya macam yang kita tahu, seberat mana pun
manusia pun kalau dalam air jadi lebih ringan. Okey, pastikan cukup. Okey, kita tinggalkan lebih kurang setengah inci daripada apa? Daripada dia penuh. Alright. Dan kita akan terus hiaskan dia dengan menggunakan bunga-bunga ini. Okey, so bunga apa yang saya ada dekat sini? Saya ada bunga Gerbera Daisy. Okey, selalunya favourite saya, okey ini pun okey jugalah, tapi selalunya favourite saya selalu guna adalah dia punya ni putih. Dia punya kelopak-kelopak ni semua putih dan dia punya tengah ni saja yang warna pinkish. Tapi yang ni pun okey. Dan kita menggunakan juga roses flakes ataupun petals. Yang ini ada kedai-kedai bunga yang jual ini saja. Tapi kalau tak ada, kena korek sendirilah macam yang kita buat tadi. Okey. And bunga-bunga yang macam ni, contohnya ni lah Gerbera ni okay, saya share sikit. Dia punya batang macam kacang panjang tau. Okey, dia punya batang memang macam kacang panjang. Jadi dia agak kosong di dalam. Okey. Okey, dia agak kosong di dalam. Nampak tak? Dia tak rangup. Jadi, kalau anda nak buat untuk hantaran yang anda akan cucuk di spine, ini kurang sesuai. Agak kurang sesuai. Sebab kadang-kadang bila dia dah terlalu dekat dengan bunga, contohnya, dia makin lembut. Okey, jadi bila dia makin lembut, susah untuk kita nak cucuk dekat spine. Alright. Jadi kalau untuk di atas, untuk dicucuk ke atas spine apa semua, tak sesuai sangat. Okey, kalau anda reti, tak apa, boleh. Kalau tak reti sangat, tak payah. Okey. So, apa yang kita perlu buat adalah kita akan letakkan roses flakes dulu dekat sekeliling dia. Saya suka guna roses flakes ni, lagi satu kan dia ada macam sense of macam dia punya classy, dia punya romantic, dia ada semua sense tu tau. Sebab tu saya kalau dulu-dulu buat pelamin lagi lah, hampir semua pelamin mesti saya akan letak roses flakes ni dekat goyang dekat pelamin ke, dekat kapet ke, saya suka letak. Sebab saya rasa macam dia macam sweet, macam romantic kan. Okay. So kita letak dulu roses flakes, penuhkan. Dan satu tips hantaran. Okey, hantaran tak sepatutnya ada istilah ini pandangan depan, ini pandangan belakang. Okey, elakkan buat dekorasi yang jenis macam tu. Oh, ini hantaran, ini pandangan depan hantaran. Okey, ini pandangan belakang hantaran, tak boleh. Okey, hantaran sepatutnya pandangannya adalah 360. Jadi tak kisahlah, walaupun kadang-kadang kalau kita punya platform tu petak dan kita letak barang kita dekat side, kadang-kadang kan untuk style, untuk art touch, tapi kena pastikan segala dekorasi itu semua seperti 360. Maknanya kalau orang tengok daripada sini, dia nampak barang, dia nampak bunga. Kalau orang tengok daripada sini, dia nampak bunga dan dia still nampak barang. Okey, maknanya keseluruhan satu dulang itu adalah berseni dan ianya adalah 360 view. Bukannya ada pandangan depan, ada pandangan belakang. Tak boleh macam tu. Okey. So kita letak je. So tujuan untuk kita letak roses flakes ni, lagi satu untuk nampakkan penuh lah. Untuk nampak dia cantik aja, indah aja rupa dia. Okey. So kita letaklah pula kita punya Gerbera ini. Okey. Bunga, bila kita bekerja dengan bunga, seeloknya semuanya jumlah yang kita letak itu adalah jumlah yang ganjil, 3, 5, 7 macam tu. Okey, tapi ianya juga bergantung kepada bentuk pun. Kalau yang macam ini, kalau bulat okey, boleh guna ganjil. Kalau yang macam ni tak payah ganjil pun tak apa. Just letak 3 belah sini, 3 belah sini, sebab dia dah akan full. Alright, kita cuba.
centerkan semua. Dan siap. Senang kan? Senang je. Tapi sangat unik. Sebabnya takkan pernah ada orang buat antara macam ni. Dan dekat atas ni sebenarnya kenapa saya letakkan cactus ni apa semua ya. Saya sangat suka berkarya dengan dulang cincin. Cincin atau apa-apa mas kahwin lah, gelang ke rantai ke apa ke. Saya sangat suka berkarya yang lain daripada biasa. Saya tak suka setakat kalau tak platform, letak platform, lepas tu letak bekas cincin kan, macam baik kau tak payah upah dia kereta, kau buat sendiri je. Ataupun baik kau beli yang dah siap dekat Maiden, dekat Nilai 3 dia jual kan. So penggunaan ini sebenarnya, okay, contohlah anggaplah ni cincin ini apa ni, kitchen kunci tu. Okay, so dekat succulent ni sangkutkan aja begini. 세상 그 누구보다 널 사랑하겠어 널 사랑하겠어 언제까지나 널 사랑하겠어 지금 이 순간처럼 이 세상